Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan usaha kita yang sedikit ini akan diberkati, diridai dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Minggu lepas kita telah sampai ke ayat 183, 84 dan 85, dan kita telah baca 3 kali. Masuk malam ni insya-Allah 4 kali ya. Kita baca sekali lagi malam ni. Dia punya huraian kita sebut dah pada minggu lepas. Tinggal tentang pedoman hidup dan hukum hakam yang terdapat dalam ayat ni. InsyaAllah malam ni kita baca sekali lagi dan kita sambung apa sedikit lagi perbahasan. InsyaAllah tak banyak menawar, dah sikit lah. InsyaAllah malam ni habis. Tengok tuan-tuan, ayat yang ke 183 surah yang kedua, itu surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Kita baca untuk kali yang keempat ayat yang sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ia hanyalah dalam hitungan beberapa hari sahaja. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari berkenaan pada hari-hari yang lain. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa kerana tua dan sebagainya, wajiblah ia membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Siapa yang dengan sukarela memberi fidyah lebih dari yang ditentukan, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Namun berpuasa lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah jika kamu mengetahui.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Astagfirullahaladzim. Beberapa hari berkenaan ialah bulan Ramadan yang diturunkan permulaan Al-Quran dalam tempoh itu untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk berkenaan dan pembeza antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa yang menyaksikan kehadiran bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Sesiapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah mahu memudahkan kamu dan Allah tidak mahu menyusahkan kamu. Dalam pada itu kamu hendaklah mencukupkan bilangan puasa pada bulan Ramadan, pada bulan berkenaan, dan supaya kamu mengagungkan Allah dan memberi petunjuk kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kita berhenti pada malam tu ni, iaitu tentang sesiapa yang mati sebelum selesai qada puasa, ia tidak boleh digantikan oleh orang lain. Menurut siapa? Menurut Imam Malik, imam mazhab kita, Imam Syafi'i, dan juga Imam Abu Hanifah. Seseorang itu tidak boleh berpuasa untuk seorang yang lain berdasarkan firman Allah yang kita baca dah pada minggu lepas ni, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Dan juga wa an laysa lil insani illa ma sa'a, bahawa seorang itu hanya diganjari, diberi pahala menurut apa yang dia usahakan. Begitu juga ayat wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap orang hanya membebankan diri dia sendiri, apa dia buat itu dia dapat. Ini mengikut apa tiga mazhab ni lah. Tidak boleh diganti oleh orang lain kalau dia mati. Jadi dia kata berdasarkan riwayat yang dibukakan oleh An-Nasa'i daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, juga hadis yang kita baca lepas ni, la yusalli ahadun an ahdin wa la yasumu ahadun an ahdin walakin yut'imu anhu makana kulla yawmin muddan min hindah. Seorang tidak boleh menunaikan solat untuk orang lain atau berpuasa untuk orang lain, tetapi ia boleh memberi makan untuk kafarah orang lain setiap hari secupak gandum pada orang miskin. Kata Imam Ahmad, sekiranya seorang itu mati selepas berupaya qada, tetapi ia belum menunaikan, dia ada masa untuk dia qada, tapi dia mati sebelum dia dapat qada puasa dia tu, maka pihak wali disunatkan berpuasa untuknya. Justru ini lebih diyakini untuk membebaskan daripada kewajipan itu. Termasuklah juga puasa nazar. Wali boleh menunaikannya bagi pihak orang berkenaan. Dalil dia iaitu hadis riwayat Muslim daripada Aisyah, sabda Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Maksud dia, sesiapa yang meninggal dunia
tetapi berhutang puasa wajib, maka walinya, yakni warisnya, bolehlah menunaikan puasa qada bagi pihaknya. Jadi kalau ikut hadis ni, maka orang yang mati belum sempat qada puasa dia dan dia berpuasa untuk puasa, dia ada ruang masa tapi dia tak dan nak qada, jadi wali dia boleh tolong puasa untuk dia. Disebut minggu lepas ni, wali ni bukan wali nikah. Wali ni adalah wali ni kaum kerabat dia, tak kira lelaki atau perempuan, boleh tolong ganti puasa dia. Yang masyhur dalam mazhab kita ni bayar fidyah lah, tetapi ada juga disebut ulama-ulama yang terakhir ni, mutaakhirin ni, dalam mazhab Syafi'i pun dia boleh, kita boleh ganti puasa orang yang mati belum sempat qada ni, dan dia berpuasa untuk berpuasa. Kalau dia tak berpuasa, dia tak mampu, dia uzur tu cerita lain lah. Ni dia boleh puasa, dia mampu puasa, dia ada masa berpuasa, ruang masa, tapi dia tak dan mati terkejut, maka wali dia boleh tolong puasa untuk dia, puasa yang wajib dan juga puasa nadar. Dan nadar nak puasa, dia tak dan nak puasa. Begitu juga hadis yang tersebut juga melepas ni, hadis yang di atas menyebutkan puasa secara umum. Hadis ini dikhususkan sebuah hadis Imam Muslim daripada Ibnu Abbas, iaitu ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat alaihi shaumun nadhar afa asumu anha qala ara'aiti law kana ala ummika daynun faqadaytihi akana yu'addi dhalika anha qalat na'am qala fasumi an ummuki. Maksudnya seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia walhal ia belum menyempurnakan puasa nazarnya, adakah saya boleh berpuasa bagi pihaknya? Lalu Nabi pun bertanya kepadanya, jika ibu kamu berhutang dan kamu menjelaskan hutang itu, apakah dikira menyelesaikan hutangnya? Lalu wanita itu jawab, ya. Lalu Nabi pun berkata lagi, berpuasalah bagi pihak ibu kamu untuk menggantikan puasanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jadi kita boleh puasa untuk mak ayah kita ataupun saudara mara kita lah yang ada puasa tertangguh, puasa wajib ataupun puasa nazar. Menurut pendapat yang lebih jitu berdasarkan sanad-sanad yang sahih, iaitu pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahawa ayat yang maksud bagi orang yang tidak berupaya puasa kerana tua dan sebagainya, maka wajib membayar fidyah, memberi makan seorang miskin, telah tidak dimaksudkan. Ayat ini masih tetap hukumnya bagi mereka yang tidak berupaya untuk berpuasa seperti orang tua yang uzur, maka mestilah membayar fidyah dan memberi makan orang miskin. Ini orang yang dia tidak ada harapan untuk sembuh, ataupun dia uzur memang tak boleh puasa. Dia tak boleh puasa terus lah. Ada orang sakit, tapi dia sakit hari itu saja, dia muntah-muntah, pening ke, dia cirit ke, itu dia perlu qada. Tapi yang ni dia uzur, tak boleh. Dan ataupun disahkan oleh doktor, dia muda lagi, tapi doktor sahkan dia ni memang, kamu ni memang tak boleh puasa, kalau puasa sekian-sekian, maka orang ni dia kata bayar fidyah. Dalam konteks keupayaan berpuasa, manusia terbagi pada 3 kategori. Yang pertamanya orang sihat yang bermukim, mereka wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Ini kita sihat, duduk dalam kampung kita, puasa TB wayak kata esok puasa, maka kena puasa. Yang keduanya orang sihat, orang sakit dan bermusafir, ataupun orang yang bermusafir, maka diharuskan tidak berpuasa jika mereka mahu. Kalau mereka tidak berpuasa, mereka wajib qada. Ini kategori yang kedua, iaitu orang sakit dan orang yang bermusafir. Dia sakit dan juga ataupun dia pergi jalan-jalan makanin ke, dia pergi tengok anak dia di Kuala Lumpur ke, dia pergi hantar anak ngaji ke, saja-saja pergi ke, dia bermusafir, maka dia boleh berbuka. Harus bagi dia berbuka puasa. Kalau dia nak puasa, boleh. Dia puasa pun boleh, tapi ada rukhsah, ada keringanan, dia boleh berbuka puasa.
Kalau dia bermusafir ataupun sakit, mereka diharuskan tidak berpuasa jika mereka mahu. Kalau mereka tidak berpuasa, mereka wajib qada. Kalau tak puasa, bermusafir, puasa takruk saja-saja, bukan takruk, tapi dia nak buka puasa, boleh, sebab alasan dia musafir, rukhsah, keringanan, maka dia boleh buka puasa, tapi dia kena qada. Begitu juga orang sakit yang sakit biasa-biasa sahaja, dia pun kena qada juga. Lepas habis sakit tu, habis puasa, masuk bulan Syawal, maka dia boleh dah mula puasa. Dia boleh qada dah puasa dia yang dia tinggalkan 20 hari, maka dia boleh qada. Ketiga, orang yang tidak mampu berpuasa dan boleh menyebabkan mudarat jika ia berpuasa. Kategori ini wajib membayar fidyah. Ini kita sebut ada tak ni. Ini kategori ketiga. Dia sakit dan tak mampu berpuasa, ataupun dia uzur tak mampu puasa. Hak ni kena bayar fidyah saja, tak kena qada. Tadi sakit tapi dia lepas tu dia lega, dia kena qada sahaja. Dia kena qada sahaja, tak kena fidyah. Begitu juga orang musafir. Yang ketiga ni iaitu orang yang tidak mampu berpuasa, ataupun orang sakit yang tak mampu ada harapan sembuh, ataupun telah sahkan oleh doktor kata tak boleh puasa. Maka dia ni sepanjang masa, walaupun dia muda, tapi sepanjang tahun tu, tapi bila-bila dia tak boleh puasa, doktor kata, maka dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Menurut pendapat yang rajih yang kuat, ayat di atas merangkumi perempuan hamil dan wanita yang menyusukan anak. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang perempuan hamil dan wanita menyusu anak yang takut puasa akan memudaratkan diri sendiri atau anaknya. Jawab beliau, maka ada kategori sakit yang lebih payah dari itu, maka mereka hendaklah berbuka dan menggantikan, yang ni kena qada puasa. Para ahli ulama bersepakat mengatakan bahawa orang yang tua, yang uzur dan orang sakit yang tiada harapan sembuh diwajibkan membayar fidyah. Ini kita sebut tadi. Bagi orang perempuan yang hamil dan menyusu anak pula, pada mazhab Hanafi, mereka hendaklah qada puasa tanpa perlu membayar fidyah. Itu mazhab Hanafi. Manakala menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, mereka hendaklah qada puasa dan membayar fidyah jika bimbang kesihatan anak sahaja. Ini mazhab kita, mazhab Syafi'i dan juga Hanbali ni, dia satu geng. Dia kata kena qada puasa dan membayar fidyah jika bimbang anak. Itu ni masa kita buat ulasan tu dia sebut dah, kalau bimbang anak ni dia kena qada dan juga bayar fidyah. Kalau bimbang diri dia sendiri, diri mak tu sendiri, dia mengandung, dia menyusu anak, dia bimbang diri dia sahaja, tu dia qada sahaja, tak perlu bayar fidyah. Saya bagi contoh, itu dia baru mengandung dekat perut 2-3 bulan, dia duk muntah wet-wet, tak larat. Laki dia kata, mu bukalah puasa, kesian tengokmu. Kesian tengokmu tu, dia kesian tengok bini dia. Bini dia tu tak rok kerana diri dia, maka dia buka puasa tu, dia kena qada sahaja, tak kena bayar fidyah. Tapi kalau dia rasa kesian tu, diri dia tu lah, mak tu, diri perempuan yang mengandung tu, yang hamil itu, ataupun dia menyusu anak tu, dia tu, dia kerana diri dia ke, kerana diri dia ataupun anak dia, itu menentukan dia kena bayar fidyah ataupun qada sahaja. Ini bagi pendapat Imam Syafi'i dan juga Hanbali. Bagaimanapun menurut mazhab Maliki, fidyah dan qada hanya wajib kepada wanita menyusu anak sahaja. Menurut mazhab ini, perempuan hamil pula tidak wajib fidyah. Jadi kalau mazhab kita ni, kena dua-dua, maksud kata qada dengan fidyah jika bimbang kesihatan anak. Tuan faham tu? Kalau bimbang kesihatan diri, kena qada sahaja. Ini mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Lepas tu, kadar fidyah menurut mazhab Hanafi ialah setengah gantang. Dia kata 2 cupak gandum ataupun segantang kurma. Atau bali menurut jumhur ulama, secupak makanan asi penduduk tempatan bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Satu hari, 1 cupak. Bukan segantang lah, secupak.
Sesiapa yang secara sukarela melakukan lebih daripada yang dituntut, dia nak bayar segantang, tak bayar setupak, dia duit banyak, ataupun dia berah banyak, buat benang 30 holong, 100 holong, dia nak bayar banyak, boleh. Kadar kata setupak, dia nak bayar segantang, boleh kan? Boleh, lebih boleh, kurang jangan. Sama ada dengan memberi makan lebih dari seorang miskin, kena bagi makan seorang miskin dan bagi dua. Untuk sehari dia tinggal tu, dia nak bagi dua, boleh bagi dua orang. Membayar fidyah lebih dari kadar yang ditetapkan itu atau menggantikan puasa di samping membayar fidyah, maka itu lebih baik baginya. Sekatan tu cupak menyamai, secupak tu menyamai 675 gram. Sekati lebih dia. Sekati 600 gram macam sekati 600 gram. Sekati dah lah tak tahu lah sekati 600 gram ni menyamai secupak. Satu gantang menyamai 2750 gram, 2 kilo lebih dekat 3 kilo. Jadi dia ikut tempat yang kita duduk lah. Beras tu mahal ke? Kalau kita sini dia kata makanan nasi tu beras lah. Nak bagi beras, kena bagi makan beras sebanyak paling kurang 675 gram ataupun sekati lebih. Kalau kita timbang harga beras ni, kalau tak silap saya bagi kita ingatlah RM2 macam tu lah. Kalau tak silap, kita pun tak nak beli sekilo kan. Saya rasa lah RM2. Kalau kita beli masa zakat fitrah tu berapa tu RM7 lebih kan. Ini menyamai secupak ni 675 gram. Kita kata RM1 lebih ataupun RM2. Untuk sehari yang ditinggalkan, hak kena fidyah tu. Hak kena fidyah tadi ni. Hak kena fidyah tadi bayar nak bagi makan orang miskin ni untuk sehari seorang. Tapi kalau dia nak bagi lebih untuk orang boleh. Kalau nak bagi 2 kilo pun boleh. Cuma kita nak sebut di sini, asalnya kena bagi makan makanan asasi. Tetapi lah ni orang tak bagi dah, orang bagi duit. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kena bagi makanan asasi lah, nak bagi beras, nak bagi kuantum makan, bagi kenyang untuk sekali makan, iaitu 675 gram ni. Dan kalau kita bagi makan tu, jangan bagi makan nasi saja, kali dengan lauk lah, kali dengan lauk. Tetapi boleh juga kita taklid kepada mazhab lain lah ni. Di Malaysia pun sama jugalah. Kita taklid mazhab Hanafi dalam macam-macam zakat lah tuan-tuan. Zakat padi lah ni pun tuan bagi duit kan. Bagi duit dulu ni kita bagi buat bendang dulu ni saya ingat. Untuk ayah saya ada buat bendang tu, kita boh isi bunyi, pegang bunyi kita bagi zakat bunyi. Kalau dia buat banyak, dia pegang lori, selori itu dia bagi zakat. Dia boleh 10 lori, dia bagi selori. Dia pegang lori, bagi zakat. Orang buat bendang banyak lah, belah padang. Tapi lah ni orang bagi duit, orang buat bendang pun bagi duit, orang buat padi pun orang bagi duit. Begitu juga dengan fidyah ni. Zaman lah ni kita taklid mazhab lain, kita pun bagi duit. Kita pun bagi duit juga. Jadi orang yang kena kena qada ni, iaitu hak tadi ni kita sebut tadi ni, orang sakit, orang bermusafir, dan juga orang yang ada uzur syar'i, iaitu dia haid, nifas dan sebagainya, dia kena qada sahaja. Tapi kalau hak sakit biasa-biasa, hak musafir ni, hak haid ni, dia tak qada sampai ke jumpa tahun yang berikutnya, bulan Ramadan pula dia terlupa ataupun dia lalai, maka hak tu kata kena fidyah tu. Kena bayar fidyah sebanyak sehari, maka 1 cupak tadi ni. Sehari 1 cupak. Kalau dia langgar lagi tahun, dia kena tambah lagi. Tu pun ada khilaf ulama juga, sama ada digandakan fidyah itu ataupun tidak digandakan. Jadi kalau nak terbit pada khilaf tu, kita gandalah.
Tahun ni tinggal 5 hari kena 5 cupak, sampai jumpa tahun depan tak puasa juga, tambah lagi 5 cupak tahun depan, jadi 10. Tapi kalau dia tu orang susah, dia tu orang miskin, dia tak ada duit, dia nak makan pun cukup-cukup dia, tak payah digandakan. Bayar hak tu lah, dia langgar 10 tahun pun dia bayar banyak tu saja. Qadha kena, fidyah pun kena bayar. Orang hak biasa-biasa tadi ni, orang hak sakit biasa, orang hak musafir, orang hak haid, hak dia tak puasa sampai langgar tahun ataupun melepasi tahun Ramadan akan datang ni, itu dia kena bayar fidyah. Ya. Zakat apa? Tak ada niat tak ada niat apa? Tak ada niat taklid ke? Dah. Tak ada niat apa? Dia aliran tu, aliran ni, banyak aliran tu memudahkan kita tu ya. Tak gaduh apa nak bagi zakat tu saja, aku bagi zakat ni pendapatan ni RM500 mengikut mazhab Hanafi, tak gaduh. Tak sebut lah tu. Tak payah sebut, tak payah niat. Bagus soalan tu. Tak gaduh niat. Macam kita itu ni lah, itu masa juzuk ke 20 berapa itu, 28, 29 surah Al-Jumu'ah. Saya sebut tentang apa mayang Jumaat tu. Mayang Jumaat tu kan, pandangan berbagai mazhab. Baru ni kan kita mayang Jumaat PKP mana 40 orang. Kita taklid mazhab lain lah tu. Dan zakat tu pula, zakat pendapatan pun kita taklid mazhab lain juga. Lah orang kerja makan gaji, dia kena bayar juga pendapatan. Mazhab Syafi'i ni tak ada, kita ikut mazhab lain juga. Banyak lah kau nak kira kan. Ni pun boleh bayar fidyah ni dengan duit. Tazat kita kata apa, qadha saja ni, orang sakit, orang musafir, orang haid betul. Lepas tu hak qadha dengan fidyah ni, kalau demo tu tak bayar, tak ganti puasa tu, kena qadha dengan fidyah. Tadi qadha, lepas tu qadha fidyah ni, orang yang sama tadi ni, dia tak qadha puasa sampai jumpa Ramadan akan datang tu, dia langgar tu, maka dia kena qadha dengan fidyah. Lepas tu fidyah saja, qadha fidyah, lepas tu fidyah saja. Fidyah saja ni tak kena qadha ni, orang hak sakit tadi ni, hak tidak ada harapan sembuh ataupun telah disahkan oleh doktor, hak tu fidyah saja. Ada satu lagi kategori, dia kena qadha dan juga dia kena kifarat. Tak kita sebut, malam tu pun saya sebut dah, tapi pasal kita sebut lain. Iaitu orang yang berjima' di siang Ramadan. Orang yang berjima' di siang Ramadan, dia yang boleh tak kena kafarah ni, denda. Kafarah ni denda. Denda dia sama ada dia kena qadha puasa, wajib qadha puasa. Yang pertama, dia kena membebaskan hamba-hamba tak ada. Dia jatuh di hak nombor 2, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa kena ni? Suami. Dia pergi jima' siang hari Ramadan dengan isteri dia, suami kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau dia tak mampu waktu, dia kena buat dulu. Dia tak boleh main-main suka-suka turun ke bawah. Ikut urutan dia. Dan yang ketiga tu iaitu bagi makan 60 orang miskin. Dia kena puasa dulu, tak boleh baru dia bagi makan orang miskin. Jadi untuk jima' ni, kalau dia tak tahu hukum, jahil sungguh, dia mayang pun tak apa mayang, mengaji pun tak mari. Masa nikah tu duk hafal rukun nikah lah. Jadi dia tak tahu langsung, tak reti apa satu bab ni. Jadi dia hak bini tu pun tak tahu juga. Ada lah orang ni, ada jahil nama dia. Dia jahil, lepas tu dia pergi jima'. Suami isteri ni berjima' siang Ramadan. Hak ni dimaafkan, tak kena kafarah sebab tak tahu, dia jahil. Ataupun dia bermusafir.
Dia bermusafir. Jadi musafir itu ada rukhsah, iaitu boleh berbuka puasa. Jadi dia buka puasa, maka dia berjima' dalam musafir tu. Dia nak pergi Kuala Lumpur, dia berhenti tentang mana tu, musim Ramadan tu, dia buka puasa dan dia berjima'. Hak tu tak kena kafarah juga sebab dia sedang musafir. Dia tak tu ataupun dia sedang musafir. Dia tak erti puasa tu. Ada satu lagi kategori dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i saja ya. Tapi tak boleh buat lah. Saya sebut juga sini tapi tak boleh buat. Dia nama dia hilah. Saya sebut benda tu ni. Hilah ni hilah yang haram. Hilah ni ada dua. Satu hilah hak boleh, satu tak boleh. Hak ni hak tak boleh. Tapi duk gagah buat juga. Iaitu dia membuka puasa dia. Dia membatalkan puasa dia. Dia makan dulu. Dia batal puasa, dia makan dulu, lepas tu dia jima'. Dalam mazhab Syafi'i tak kena kafarah. Tak kena kafarah. 3 mazhab bagi kena. Kau nak ikut 3 lawan 1, menang kat 3. Dan ulama' pun tak bagi buat lagu tu. Tak boleh. Dia cerdik ni, dia berhelah dengan Tuhan. Tuhan sebut kena puasa. Jadi dia buat 2 kesalahan, 2 benda besar, 2 benda yang haram. Iaitu dia buat helah yang haram, iaitu membatalkan puasa dia, tu dosa besar lah. Dalam hadis Tirmizi, orang yang buka puasa dengan sengaja, tidak ada keuzuran apa-apa keuzuran, dia pergi buka puasa. Kalau dia nak qada sepanjang tahun ataupun sepanjang umur dia nak qada sehari tu takkan mampu. Tak boleh. Jadi jangan suka-suka kita dengan sengaja kita pergi buka puasa. Jadi dia membatalkan puasa dia, dia makan, lepas tu dia jima' dengan bini dia. Dia ngaji, dia reti, dia buat lagu tu. Dalam mazhab Syafi'i kata tak kena kafarah. 3 mazhab bagi kata kena. Tapi saya sebut sini, buat tu 2 kali dosa besar. Satu membatalkan puasa tu dosa besar dah. Lepas tu jima' pula siang hari bulan Ramadan pun dosa besar juga. 2 kali dosa besar. Jangan tak boleh buat. Bukan tak boleh. Boleh, nanti ayat akan datang ni, tak silap saya 187. Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Tu malam boleh. Jima' gagah lah tunggu sampai malam. Kita ni hak orang rumah ni okey tu. Muda-muda ataupun dia nikah dekat bulan Ramadan, dia pun nikah bulan Ramadan, pergi. Dia menikah dalam bulan Ramadan ataupun dekat masa tu lagi menikah masa tu. Tu dia kacau ni tu. Kena peringat, takut dia tak tahu. Kita kena peringat tu. Benar ni banyak berlaku. Jadi tak boleh. Okey, tuan-tuan faham no bab fidyah tadi ni. Jadi fidyah orang hak langgar tahun tadi dia nak bayar bila-bila pun boleh bayar lah, sebab dia langgar dia langgar tahun dah. Tapi fidyah untuk orang yang sakit, yang tidak ada tak ada harapan untuk sembuh, ataupun dia dah disahkan oleh doktor. Bila dia nak bayar fidyah dia ni? Dia bayar fidyah dia secepat-cepatnya selepas dia puasa sehari. Dia puasa sehari baru dia bayar fidyah. Dia tak boleh kata dia kata tahun lepas 3 tahun dah, dia kata saya tak puasa sebulan tak nak puasa bulan Ramadan. Tahun ni nak bayar awal 30 hari ataupun 29 hari. Nak bayar awal tahun ni. Nak bayar siap-siap. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia dikira selepas dia puasa. Ataupun dia nak bayar setengah Ramadan, boleh dah dia puasa 15 hari, dia bayar dulu. Sebaiknya dia bayar 30 Ramadan atau 29 Ramadan dia bayar. Nak bayar dulu tak boleh. Itu fidyah apa? Fidyah hak orang sakit, hak tidak ada harapan untuk sembuh atau yang telah disahkan oleh doktor. Itu fidyah tu. Dia ni banyak
Masalah ni banyak tuan-tuan. Daripada fidyah ni, daripada puasa ni, dia terbit macam-macam masalah. Dia banyak lah kena hurai. Tapi setakat tu jadi dulu deh, hak fidyah tu. Lepas tu nak bayar banyak boleh dah. Saya sebut dah boleh kan. Tu ada mau nak tolak pergi mari tu. Tu saya tak tahu dia mau buat lagu mana, saya tak nak buat. Tolak pergi mari tu mungkin dia ada helah dia lah. Helah dia macam mana bagi balik ke, sedekah balik ke lagu mana, saya tak reti tu. Nak tanya orang yang buat lah. Orang yang buat lima tu lah. Tapi tak ada lah ni lagu tu kan, tak ada kan. Dulu-dulu ada lah, tak ada lah. Jadi kalau boleh fidyah tu kita bayar, memang bagi terus lah. Kita bagi terus sama ada orang miskin, ataupun kita bayar di dekat jabatan dekat Baitul Mal ke, tadi bayar sana, bayar dengan duit. Nak cari orang miskin lah, tengok miskin tapi dia kaya. Kecuali orang dalam kampung kita kan, orang dalam kampung kita. Orang yang ditimpa penyakit gila dalam bulan Ramadan, menurut mazhab Maliki yang wajib qada puasa yang telah lepas, sekalipun ia gila selama bertahun-tahun. Menurut mazhab lain pula, ia tidak perlu qada kerana orang gila sama seperti kanak-kanak tak kena balik, dan orang kafir tak kena masuk Islam. Orang kafir ataupun kanak-kanak dia masuk Islam, qada hak dulu-dulu ni tak kena. Dia masuk Islam umur 40 dah, hari tu ni tak pakai. Dia kira hak masa dia masuk tu. Bagi orang yang biasa dalam bulan Ramadan, dia hanya digerakkan puasa pada hari-hari dia sedar sahaja dan tidak perlu qada untuk masa-masa yang dia tidak sedar. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat, sah daripada mazhab Syafi'i dan Hanbali. Adapun anak yang balik dan orang kafir yang belum Islam setelah sebahagian bulan Ramadan berlalu, menurut jumhur ulama kecuali mazhab Hanbali, ia wajib berpuasa pada hari-hari yang tinggal, tapi tidak perlu qada hari-hari yang sebelumnya. Lepas tu faman syahida minkumus syahr ni pun ada perbahasan dia panjang, saya tak mau sebutlah ni. Ini kita bagi ulil amriyah, depa kita pakai ru'yah dan hisab di Malaysia ni, kita pakai tengok anak bulan kan. Begitu juga dengan takbir ni, dan supaya kamu mengagungkan Tuhan, ayat 185 menunjukkan bahawa kita tuntut supaya mentakbir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas tamat bulan Ramadan ni. Allah Akbar, kita takbir raya tu pun saya tak mau sebut juga. Perkara-perkara yang membatalkan puasa bersandar kepada nas dan ijma' adalah makan, minum bersetubuh secara sengaja, termasuk juga menelan ubat, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan tangan bukan dengan ijma', air mengalir turun ke rongga badan ketika berkumur dan membersihkan lubang hidung berlebih-lebihan. Misal okok menelan kahak pada pandangan mazhab Syafi'i. Telan kahak, tengok kahak banyak kan, telan lega. Bunyi ada cik. Masuklah rongga ni tuan-tuan, hidung dan kumur ni, iaitu kita hari biasa ni kita ambil semayang, kita kumur berlebih-lebihan tak apa, ataupun masuk hidung tersedut sampai ni tak apa, dia akan masuk dalam rongga ni tak apa. Tapi kalau kita berpuasa, kita tak boleh berlebih-lebihan, mubalaghah, tak boleh mubalaghah masa kita puasa. Kalau kita tertelan tu, maka batal puasa kita. Kita kumur sikit-sikit lah masa puasa, tak boleh kumur berlebih-lebihan. Puasa juga tidak terbatal dengan menitikkan ubat dalam mata, berbekam di kepala, suntikan dan memakai celak pada mazhab Hanafi. Sekiranya bahan celak ni suntik-suntik ni tuan-tuan tak batal juga. Yang batal ni dia masuk ke rongga mulut, hidung, punggung ataupun lubang kecing kita tu dia kira rongga. Atau suntik ni tak apa. Ada banyak agak cabuk gigi lah apalah tuan-tuan, lecing punya dah. Jadi dekat tu kafarah tadi ni ada lagi pembahasan dia, tapi saya sebut sekat tu lah. Jangan kita buat helah, iaitu helah yang haram, dosa, 2 kali dosa. Jadi kita minta simpang lah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana fina wa la ma'ana wa la man yasba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.